Assalamualaikum dan kembali lagi mendengarkan kisah-kisah seram di channel Seram Santai bersama dengan Syafa. Kali ini Syafa nak kongsikan kepada anda tentang sesuatu yang sedang hangat diperkatakan, iaitu tentang dibuk box ataupun kotak dibuk. Dan sebelum tu, mungkin kalau anda pertama kali baru mendengarkan kisah seram kat channel Seram Santai ni, Syafa harap anda tekan butang subscribe supaya anda tidak terlepas lah untuk mendengarkan kisah-kisah seram yang Syafa nak upload daripada masa ke semasa. Okey, kotak dibuk ni mungkin ramai yang tak tahu. Sebelum benda ni viral, orang pun tak tahu apa itu kotak dibuk kecuali siapa yang menjadi subscriber YouTube channel Prince Smith, yang mana Prince Smith ni dikatakan telah mengalami gangguan selepas dia membuka sebuah kotak yang dia beli yang dikenali sebagai dibuk box. Sampai setahun juga dia mengalami gangguan selepas dia buka kotak tu. Dan apa yang saya tahu, semalam ustaz daripada Pusat Rawatan Al-Idrus telah membantu, iaitu Ustaz Syafiq, telah membantu untuk merawat dan memulihkan Prince Smith ni yang mengalami gangguan ni. Walaupun dia dah buang kotak tu, dia masih lagi diganggu. Dan Syafa ramai juga yang cakap dia beli 2-3 kotak. Syafa tengok banyak juga dia unboxing 2-3 kotak dekat dia punya channel, dekat dalam dia punya channel kan, dalam beberapa konten dia. Dan apa itu dibuk? Kalau dibuk ni, maksud dia dalam mitologi Yahudi ialah roh jahat yang merasuk dan mengganggu manusia. Kalau kita tahu, kotak asal-asal kotak dibuk ni pun dah memang mendatangkan masalah kepada pemilik dia. Kononnya dimiliki oleh seorang Kevin Menis. Kevin Menis dia beli kotak ni dekat dijual kotak ni dekat eBay. Selepas dia beli kotak ni daripada seorang wanita yang kononnya kotak ni dimiliki oleh datuk dia. Dan nenek dia tak nak simpan kotak tu. Nenek dia simpan je. Nenek dia tak nak buka pun kotak tu. Havela ni nenek dia tak nak buka. Jadi Kevin Menis ni antara orang yang suka dengan barang antik. Dia telah beli kotak ataupun kotak dibuk ni. Kemudian dia mula mengalami beberapa gangguan seperti mimpi-mimpi yang buruk selepas dia beli kotak ni. Dan dia rasa macam bila dia terganggu dengan kotak ni, dia jadikan kotak ni sebagai hadiah. Dia pergi bagi dekat mak dia. Masa hari jadi mak dia, terus secara serta-merta mak dia kena stroke. Dan selepas daripada itu, pemilik terakhir kepada kotak ni, yang memiliki kotak dibuk ni, dimiliki oleh orang Miswari. Miswari ni dimiliki. Masa orang Miswari ni memiliki kotak dibuk ni pun, dia mengalami sakit-sakit. Dan akhirnya dia telah tanam kotak ni dekat mana pun tak tahu. Dan kotak tu tak tahu kat mana dia tanam, kat mana tak tahu. Sebab dia nak elak, mungkin dia tak nak terganggu dengan gangguan yang datangnya dari kotak dibuk. Dan untuk pengetahuan anda juga, kotak dibuk ni tersenarai antara 10 barang paling berhantu. Kalau di Indonesia tu dia cakap 10 barang terkutuk lah, 10 barang terkutuk. Dan ada lagi satu kotak yang tersenarai sebagai barang paling berhantu di dunia, iaitu kotak Hosei. Okey, kotak Hosei ni asal dia ialah kejadian ni berlaku 150 tahun yang dulu. Masa tu ada satu seorang hamba abdi bernama Hosei yang bekerja dengan Jacob Cole. Jacob Cole ni dia nak dapat anak. Jadi dia suruhlah dia punya hamba abdi ni buatkan satu almari berlaci. Tapi bila dah siap, laci tersebut tak memenuhi cita rasa Jacob ni. Lalu dia telah memukul dan menyebabkan kematian lah. Hosei ni meninggal dunia. Jadi untuk membalas dendam, kawan-kawan Hosei ni upah seorang ahli sihir untuk menyihir kotak tu. Dan sihir tersebut, sihir yang terkena pada kotak tersebut telah menyebabkan 17 kematian, iaitu orang-orang yang rapat dengan Jacob ni, termasuklah anak sulung Jacob ni. Kemudian ada pihak yang berjaya mencari ahli sihir untuk batalkan sihir yang berada kat kotak tu. Dan sekarang ni kotak Hosei ni berada di salah satu museum di Amerika Syarikat. Itu antara dua barang, dua kotak yang disenaraikan sebagai
barang paling berhantu di dunia, iaitu kotak Dibook dan juga kotak Hose. Okey, berbalik kepada prank Smith semalam, ramai juga yang tengok proses rawatan yang dilakukan. Ada juga yang rasa pening kepala. Ramai juga siapa banyak baca komen di beberapa orang cakap beberapa laman page di Facebook, dan ramai yang mengaku cakap ramai yang rasa pening. Begitu juga masa proses unboxing kotak yang dilakukan oleh Prince Smith salah satu konten dia setahun yang lalu. Masa Syafa tengok pun Syafa agak macam pening juga. Mungkin Syafa rasa Syafa letih masa tu. Syafa baru balik kerja, Syafa letih. Jadi Syafa tengok pun Syafa macam pening. Tak apalah, nanti Syafa mandi dulu. Lepas kita rehat-rehat, panjang-panjang kita rehat tu, kita tengok pun tak adalah rasa pening sangat Bila Syafa rasa pening yang agak ketara sikit tu, masa dibuka telur hitam yang kedua yang ada ikatan bulu ke berambut ke. Masa tu rasa agak pening sikit lah. Ini antara pengalaman Syafa masa Syafa tengok video dia. Sebab ramai yang cakap bila tengok video ni rasa pening, so Syafa pun nak tengok lah Syafa nak rasa jugalah kan, adakah benar. Tapi benar lah, ini orang cakap sudut pandangan peribadi Syafa, dan setiap orang ada pandangan masing-masing, dan kita tak boleh untuk menuntut orang lain ataupun memaksa orang lain untuk menerima pandangan kita, dan kerana setiap orang tu ada pandangan masing-masing. Sebab apa Syafa cakap macam ni? Macam-macam Syafa baca tentang komen tentang orang cakap proses komen tentang proses rawatan yang dilakukan oleh Ustaz Syafiq dan juga Prince Smith. Dia bercakap Prince Smith ni hanya nak mengejar viewers, nak mengejar konten. Ada juga yang cakap macam-macam lah komen, yang ada yang cakap semalam tu lakonan sahaja. Dia cakap Ustaz tu pergi lakonan. Dan bagi Syafa, sebenarnya bagi pandangan Syafa sudut pandangan Syafa tentang Prince Smith ni, dia seorang yang nekat. Daripada video-video yang Syafa tengok, dia ni seorang yang nekat. Dia nekat, dan akhirnya nekat dia ni dia punya sikap nekat dia ni dalam melakukan sesuatu hal tu memakan, orang cakap mendatangkan masalah kepada diri dia bila dia mengalami gangguan selepas dibuka unboxing kotak kotak Dibook ni. Dan kalau macam anda rasa macam nak tengoklah video Dibook box yang unboxing yang Prince Smith ni buat, okey, boleh tengok. Sebenarnya kita tengok dan kita anggap jadi orang cakap sebagai hiburan. Dan rasa-rasanya kalau dah rasa macam elok-elok tengok-tengok rasa pening tu, tak payah tengok lah. Itu nasihat Syafa, tak payah tengok, nanti lain pula jadinya. Kan rasa pening tu melarat-larat berjam-jam pula, dah tak jadi kerja lain pula sebab kita tengok tu cukuplah hanya kita baca di laman-laman. Mungkin Syafa rasa ramai juga yang berkongsi di laman-laman Facebook mereka tentang kisah ni yang agak viral hari ni. Pagi-pagi kita buka laman sosial pun dah ada yang menceritakan tentang apa yang berlaku semalam, kejadian yang berlaku yang dialami oleh Prince Smith dan sesi rawatan tersebut. Jadi Syafa rasa kalau kita minat sesuatu boleh, tapi kadang-kadang kalau kita rasa benda tu boleh membahayakan kita punya keselamatan, jadi janganlah buat. Macam yang Syafa tahu, Syafa baca satu Solo Ambush, kita punya selebriti paranormal. Solo Ambush mengatakan dia ramai yang suruh dia buka unboxing kotak Dibook ni, dan jadi ada orang dah belikan kepada Solo Ambush ni Dibook box ni, dan kita tunggulah. Syafa nak tunggu jugalah tentang pengalaman live masa Solo Ambush ni nak buka. Dia mungkin Solo Ambush ni suka buat secara live, jadi daripada situ kita boleh tengok secara live apa sebenarnya yang kita rasa masa kotak ni Dibook box ni dibuka oleh Solo Ambush. So kita kena tunggulah dalam bulan 1 macam tu. Yang Syafa baca peminat Solo Ambush bagi tahu dalam bulan 1 macam tu kotak ni akan sampai, sebab kotak ni daripada luar negara. Dan Syafa sempat juga untuk tengok dekat dalam eBay eBay tentang harga kotak Dibook ni. Mahal juga 300 lebih. Ada juga yang Syafa baca komen di beberapa laman menyatakan bahawa makin mahal kotak Dibook ni, makin tinggi dia punya tahap gangguan ataupun tahap jin yang sihir-sihir yang ada dekat dalam dia tu. Daripada harga RM50, ada yang cakap dia punya harga ni daripada RM50 sehinggalah
300 ataupun tak tahu sama ada harga ribu atau harga RM1,000 ataupun tidak. Okey. Setakat ini sajalah perkongsian Syafa agar anda rasa sesungguhnya yang buruk tu datang daripada Syafa, yang baik tu datang daripada Allah, dan Syafa mendoakan anda mendoakan anda supaya sentiasa dilindungi oleh Allah daripada gangguan manusia, iblis, syaitan dan juga jin. Dan Syafa harap anda tidaklah melakukan sesuatu yang boleh mendatangkan bahaya ataupun menyusahkan diri anda di kemudian hari. Dan Syafa mendoakan anda di pada tahun orang cakap tahun yang akan datang ni, sentiasa dimurahkan rezeki, dipanjangkan usia anda dan keluarga anda. Kalau anda masih ada ibu bapa, Syafa mendoakan ibu bapa anda sentiasa diberikan kesihatan yang baik, umur yang panjang, agar kita sebagai seorang anak ni boleh berbakti kepada kedua ibu bapa kita, dan anda sentiasa dikurniakan dengan rezeki yang lancar, yang banyak dan dipermudahkan, sehingga kita bertemu lagi dalam episod Seram Santai yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.